Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Uh, saya harap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera bersama dengan keluarga masing-masing di rumah ataupun di mana-mana sahaja anda berada. Jadi alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam live streaming secara langsung pengajaran bahasa Arab melalui Facebook page Bahasa Arab untuk Pemula. Jadi kita akan sambung pelajaran kita pada malam ini setelah kita mengharungi live kita yang sesi yang kedua ataupun siri yang kedua pada minggu lepas. Jadi pada malam ini kita akan sambung live kita kita akan sambung pembelajaran kita pada malam ini siri yang ketiga dengan menggunakan kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Macam biasa kita akan buka slide ini. Baik, kita akan sambung pelajaran kita pada malam ini. Sanuwasil darsana fi hadha al-liqa'i at-tayyib. نصل في الصفحة السادسة عشر. Kita akan sambung pada muka surat berapa ni? Muka surat 16. Okey. Baik, bersama dengan kita siapa-siapa yang join bersama dengan saya pada malam ini bolehlah menulis komen di ruangan komen itu. Jadi apabila dah tulis komen itu kita akan bacalah nama-nama yang telah memberi komen bersama dengan saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan sambung pembelajaran kita pada malam ini pada muka surat 16. Jadi saya rasa saya tak perlu untuk rujuk balik muka surat yang telah kita belajar pada minggu lepas pada muka surat yang sebelum ni. Tetapi saya nak sentuh sedikit mengenai huruf alif lam, huruf alif lam yang bersambung dengan kata nama. Contohnya al-kitabu, al-qamaru, al-qalamu dan sebagainya. Baik, bila masuk saja alif lam di sini pada kalimah tersebut, maka huruf tanwin akan bertukar menjadi baris dhammah. Contohnya kitabun, qalamun, apa lagi? Babun dan sebagainya. Apabila dimasuki oleh huruf alif lam, maka huruf tanwin itu akan berubah menjadi baris dhammah. Jadi kalau kitabun dia akan menjadi al-kitabu, kalau qalamun jadi al-qalamu, kalau kalau babun dia akan jadi al-babu. Begitulah dan seterusnya. Baik, pada malam ini kita akan sambung pada muka surat sebagaimana yang saya sebutkan tadi, muka surat 16. Baik. Imla al-faragha fima yali biwad'i kalimatin munasibatin. Imla, apa makna ya tara imla? Imla bermakna penuhkan. Imla bermakna penuhkan. Okey, saya tulis di sini supaya kita nampak. Imla penuhkan. Okey, imla penuhkan. Penuhkan al-faragha ruangan kosong. Al-faragha ruangan kosong. Okey, baik, ruangan kosong. Fima yali berikut. Fima yali yang berikut. Biwad'i kalimatin munasibatin dengan meletakkan perkataan yang sesuai. Jadi munasibah itu adalah sesuai. Baik. Rakam wahid. Al-an nanzur ila hadha at-tamrin. Sekarang kita tengok tamrin ini, latihan ini. Rakam wahid. Kalau minggu lepas kita dah buat latihan yang mana di sini ada kalimah. Ya, lepas tu kalimah yang keduanya tidak ada. Sekarang ni muka surat muka surat 16 ini dia ada ruangan kosong di hadapan ni, lepas tu dia ada kalimah selepasnya iaitu nazifun, maksurun, baridun, qaribun, ba'idun dan seterusnya sampailah nombor 10.
Jadi tuan-tuan yang berada di rumah boleh cuba untuk jawab soalan yang diberikan ini dengan meletakkan perkataan yang sesuai dengan kalimah-kalimah yang berikut ini. Baik, kita bagi masa untuk tuan-tuan dan puan-puan jawab soalan yang diberikan ini. Sebab kalau yang mengikuti pembelajaran pada minggu lepas, insya-Allah dia akan boleh jawab soalan yang diberikan ini. Sebab kita dah bincang perkataan-perkataan yang sesuai dengan kalimah-kalimah selepasnya. Baik. Kita akan bagi masa seluas-luasnya kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menjawab soalan-soalan ini. Kita bagi sekejap ya. Tak lama. Kalau lama dia akan rugi masa saya lah. Ada. Baik. Kita bagi masa 2-3 saat saja. Ataupun 10 saat. Kalau sesiapa yang dapat jawab soalan yang di atas ini, di paparan muka surat 16 ini, dia boleh tulis komen lah di bawah itu. Boleh tulis komen di bawah perkataan yang sesuai dengan nadhifun, maksurun, baridun, qaribun, ba'idun, wakifun, jalisun, kabirun, qadimun, jadidun. Okey, kalimah yang baik saya akan bagi tahulah. Saya bagi tahu sebab kita bercakap sehala ni tidak melalui dua hala. Jadi kita apabila bercakap sehala ni kita akan macam saya bercakap seorang dirilah. Tuan-tuan yang mendengar saya sekarang ini boleh jawab di ruangan komen ataupun jawab dalam hati pun tak apa dah. Baik, nadhifun. Baik, rakam wahid. Unzur huna, rakam wahid, nadhifun. Nadhifun sebagaimana yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Nadhifun bermakna bersih. Bersih. Okey, bersih. Jawapan yang sesuai dekat sini iaitu apa kalimah yang sesuai dengannya? Nadhifun. Nadhifun bersih. Jadi kalimah yang sesuai dengan nadhifun adalah al-ma'u. Contoh kita bagi contoh al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u boleh. Al-ma'u bermakna air. Air itu bersih. Ataupun kita tak nak bubuh. Kita tak nak jawab al-ma'u, kita jawab al-mindilu. Al-mindilu. Alif lam mim. Alif lam mim nun dal ya no lam. Sorry. Al-mindilu. Al-mindilu kain sapu tangan. Nadhifun bersih. Kain sapu tangan itu bersih. Baik. Rakam isnani nombor 2. Maksurun. Maksurun. Siapa masih ingat lagi apakah maksud maksurun? Maksurun. Maksurun bermakna لو نقول باللغة الملايوية مكسور بمعنى patah. Okey, patah. Okey, perkataan yang sesuai yang boleh kita gunakan di sini maksurun. Jadi kalimah yang sesuai dekat sini iaitu al-qalamu. Baik, al-qalamu. Alif lam qaf lam. Al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Pen itu. Al-qalamu bermakna pen itu. Maksurun patah. Pen itu patah. Taib. Rakam salasah. Rakam salasah. Okey, kita sapu yang kita tak nak ni. Al-ma'u. Okey. Okey, rakam salasah. Baridun. Rakam salasah. Baridun. 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 Apa makna baridun? Baridun bermakna dingin. Sejuk. Dingin, sejuk dan sebagainya. Dan sebagainya. Baridun sejuk ataupun dingin. Taib. Perkataan yang sesuai. Al-kalimatu al-munasibah. Mahia. Al-ma'u. 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 Al-ma'u bermakna air itu
dingin. Ataupun air itu sejuk. Rakam arba'ah. Rakam arba'ah qaribun. Qaribun. Rakam arba'ah ni huna qaribun. Qaf, ra bagi bawah, ya mad, ba bagi tanwin di hadapan. Okey, baris tanwin di hadapan. Qaribun. Qaribun bermakna dekat. Qaribun bermakna dekat. Okey, perkataan yang sesuai yang boleh kita gunakan. Qaribun, kita nak kata al-masjidu qaribun. Contoh, al-masjidu qaribun. Alif, lam, mim, sin, jim, dal. Al-masjidu qaribun. Masjid itu dekat. Okey. Taib. Rakam khamsah. Ma hiya al-kalimah al-munasibah? Huna ba'idun مثلا. Ba'idun. Okey. Ba'idun apa makna ba'idun? Ba'idun bermakna jauh. Jauh. Ba'idun. Ba'id. Okey. Taib. Al-kalimah al-munasibah huna nada' kita letak di sini kalau kita nak buat ayat apa nama ni, contohnya al-baitu. Al-baitu, alif lam ba ya ta. Al-baitu bermakna rumah itu ba'id. Ba'id ni jauh. Rumah itu jauh. Baik. Rakam sittah. Kalau tuan-tuan yang berada di rumah boleh tulis komen di ruangan bawah tu. Boleh jawab sekarang. Okey. Kalau jawab, boleh jawab, kita bagi tepukan. Kenapa di sini dia tak nampak komen ya? Tak nampak komen pula. Sekejap Sekejap, kita nak tengok, kita nak cek komen. Oh, rupanya dah ada orang yang pergi komen. Di komputer di desktop saya tak dapat tengok komen. Yang dapat tengok komen melalui handset saya. Okey. Macam ni lah. Dah ada dah yang jawab. Allah. Sekejap Okey. Okay, dekat situ dah ada komen. Razalina Ghazali. Al-baitu ba'idun. Razalina Ghazali. Al-masjidu qaribun. Al-ma'u baridun. Mada aidan? Asnanun nazifun. Okey, taib. Asnanun nazifun. Kalau asnanun kita kena tambah alif lam. Al-asnanu. Al-asnanu boleh juga di sini kita letak al-asnanu rakam wahid. Razalina kata al-asnanu. Gigi itu bersih. Boleh. Dia betul jawapan dia. Baik. Na'ud ila rakam sittah. Kita kembali ke nombor 6 latihan kita ini. Rakam sittah, wakifun. Wakifun berdiri. Wakifun ni maksudnya berdiri. Berdiri. Jadi kita nak buat ayat macam mana? Kalimah yang sesuai, yang boleh kita letakkan di sini, di hadapan kalimah wakifun. Wakifun, kita nak buat macam mana? Kalau minggu lepas, kalau orang yang dah ikuti siri kedua pada minggu lepas, dia boleh jawab ni. Wakifun.
Waqifun bermakna berdiri. Kita nak buat ayat macam mana? Yang kita nak letakkan ayat yang sesuai dengan waqifun. Baik, kita letak al-waladu. Al-waladu. Alif, lam, waw, lam, dal. Al-waladu. Al-waladu. Al-waladu bermakna budak itu. Budak lelaki lah. Budak lelaki itu berdiri. Baik. Rakam 7. Nombor 7. Nombor 7. Jalisun. Jalisun huna. Jalisun ni sedang berdiri ataupun berdiri. Jalisun berdiri. Siapa yang berdiri? Pada minggu lepas kita dah jawab. Al-mudarrisu. Alif, lam, mim, dal, ra, ya, sin. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu jalisun. Guru itu duduk. Guru itu sedang duduk. Boleh juga kalau kita nak tambah sedang. Okey. Rakam 8. Kabirun. Kabir. Kabir. Apa makna kabir? Kabir bermakna besar. Besar. Kabirun bermakna besar. Jadi kita nak letak kalimah yang sesuai dekat kabirun. Apa kita nak letak dia. Contohnya kita nak letak yang sesuai. Kita letak al-baitu boleh juga. Al-baitu. Al-baitu. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Baik, taib. Rakam 9. Qadimun. Qadimun. Qadimun bermakna lama. Qadimun bermakna lama. Al-kalimah al-munasibah huna. Mada naqul? Qadimun lama. Kita buat al-kitabu. Contoh. Al-kitabu. 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 Buku itu lama. Baik. Rakam 10. Nombor 10. Nombor 10. Jadidun. Okay. Jadidun bermakna baharu. Jadidun baharu. Jadidun baharu. Jadi kalimah yang sesuai dekat sini. Jadidun. Kita letaklah apa-apa kalimah yang sesuai dengan dia. Jadidun ni baharu. Jadi kita buat di sini. Apa nama ni? Al-qalamu. Alif, lam, qaf, lam, mim. Al-qalamu. Al-qalamu, pen itu baharu. Senang saja. Kita belajar pada malam ini. Sahlun jiddan litta'allum al-lughah al-arabiyyah lil-mubtadi'in. Baik, ayuhal ikhwah al-a'izza, saya nak baca komen sikit. Ardalina Ghazali, al-baitu kabirun. Okey, jayidah anti. Haryati Hayat, Ustazah Haryati. Tayyib, ahsanti ya Ustazah. Ustazah Haryati. طيب انظروا إلى هذه المربعات الكلمات الجديدة. Dia tinggal huruf lam di sini. Alif, lam, kaf. Benarnya ada huruf lam di sini. Okey, sorry. Di sini dia tinggal huruf lam. Jadi saya beki lah. Al-kalimat. Al-kalimatu al-jadidah. Al-kalimat bermakna perkataan-perkataan yang baharu. Al-jadidah yang baharu. Al-qamaru. Al-qamaru apa makna? Al-qamaru bulan. Jadidun. Jadidun baharu. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nazifun bersih. Harrun. Harrun panas. Hot. Baridun dingin. Sejuk. Sagir. Sagirun kecil. Kabirun
kabir, besar. Maftuh, maftuhun, terbuka. Maksurun, patah. Thaqilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, cantik. Wakifun, berdiri. Jalisun, duduk. Hakadha. Ini kalimah baru yang perlu kita ingat, yang perlu kita hafal. Kalau kita hafal senang je. Macam mana cara nak hafal? Ulang 2, 3, 4 kali. InsyaAllah dia akan melekat dalam kepala kita. Baik. Di bawah ni ada 4 kalimah, iaitu najmun, dikun, rajulun, talibun. Baik, najmun. Najmun bila dimasuki oleh alif lam, cara bacaannya ialah an-najmu. An-najmu. Huruf tanwin yang asal tadi, kita ubah kepada baris dhammah. Kenapa? Kerana kalimah najmun telah dimasuki oleh huruf alif lam. Jadi bacaannya mestilah kita kena tebalkan huruf yang ketiga. Kena tebalkan huruf yang ketiga. Ada sebabnya lah. Kenapa kena baca tebal huruf yang ketiga tu? Iaitu kita panggil dia sebagai alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Baik. Yang sebelum ni yang kita baca tadi, yang kita buat ataupun kita belajar pada minggu lepas dan juga saya sentuh di awal video tadi, yang mana kita sebut al-babu, al-kitabu, al-qalamu dan sebagainya, itu adalah alif lam kalimah yang telah dimasuki oleh alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Baik. Alif lam al-qamariyah kita baca secara jelaslah huruf alif lam tu. Manakala alif lam syamsiyah kita tak boleh baca secara jelas huruf alif lam tersebut. Kita kena lompat kepada huruf yang ketiga, alif lam nun. Contoh huruf nun yang contohnya kalimah huruf nun ni, huruf yang nombor 3 ni kita kena baca tebal huruf nun tersebut. Jadi kita baca an-najmu. An-najmu. Kalau kalimah rajulun, rajulun. Najmun tadi bintang, bintang. Baik. Rajulun bermakna orang lelaki. Orang lelaki. Lelakilah. Orang lelaki. Tengok. Di akhir kalimah ada huruf tanwin. Bila dimasuki oleh alif lam, maka kalimah rajulun tadi akan bertukar bacaannya menjadi ar-rajulu. Jadi bacaannya tak boleh kita baca al-rajulu dengan menyatakan ataupun dengan bacaan secara terang alif lam tersebut. Kita tak boleh baca macam tu kerana kalimah rajulun ini bermula dengan huruf ra. Begitu juga dengan huruf nun tadi. Nun, ra merupakan huruf alif lam syamsiyah. Jadi kita tak boleh baca al-rajulu. Kita kena baca ar-rajulu. Ar-rajulu. Baca huruf yang ketiga kena bacaan tebal. Jadi ar-rajulu. Taib. Kalimah yang seterusnya dikun. Dikun ni ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Taib. Dikun. Nampak tak kalimah di akhirnya baris tanwin, bila dimasuki oleh alif lam, maka kalimah tersebut akan menjadi ad-diku. 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 Talibun. Talibun. Pelajar. Talibun bermakna pelajar. Bila dimasuki oleh alif lam, dia akan membaca, kita akan baca dia at-talibu. Pelajar itu. An-najmu bintang itu. Ar-rajulu lelaki itu. Ad-diku ayam jantan itu. At-talibu pelajar itu. Maknanya bila masuk kalimah isim ni dimasuki oleh alif lam,
maka perkataan itu kita kena spesifikkan dia. Maknanya kita dah faham dah. Bila orang sebut ar-rajulu ke, at-talibu ke, an-najmu ke, ad-diku, maknanya dia nak bagi tahu kepada kita bahawasanya benda tu ada spesifik. Kita dah spesifik dah benda tu di hadapan kita. Maknanya kalau kita cakap ar-rajulu, maknanya ar-rajulu tu berada di hadapan kita dah. Maknanya kita dah tahu. Kalau rajulun saja, orang lelaki kita tak tahu siapa. Kita tak tahu rajulun tu yang mana. Kita tahu rajulun tu orang lelaki maksudnya. Tetapi kita tak spesifikkan dia. Sebab kita guna perkataan rajulun. Kalau kita masukkan alif lam pada kalimah ar-rajulu dan kalimah-kalimah yang lain, maka benda tu kita dah spesifikkan dia. Ar-rajulu, lelaki itu. Tak ada dah orang lain. Kita nak tunjuk yang itu ya. Ar-rajulu, at-talibu, an-najmu, ad-diku dan sebagainya. Hakadha. Baik, kita baca komen sikit. Komen. Okey. Siapa yang bersama dengan kita pada malam ini? Masih lagi Nur Atikah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam ya Nur Atikah. Baik. Yusnida, Kak Yus. Okey, Ustazah Yusnida. Mumtaz, terbaik Ustazah. Biasalah Ustazah, bukan terbaik sangat. Biasa-biasa je. Nak berkongsi ilmu yang ada sikit ni, kita kongsi dengan orang ramai. Hayat Pro 2. Ni Abang Hayat kita. Terbaik. Terima kasih Abang Hayat. Okey. Baik, kita sambung ke surat yang seterusnya. Kita baca sama-sama. Tuan-tuan yang nampak kalimah-kalimah ataupun ayat-ayat pendek ni di belakang saya, bolehlah ikut bacaan saya ataupun baca di rumah. Saya rasa, saya yakin semua yang berada dengan kita semua ni dapat baca dengan baik. Maknanya sebelum ini kita dah ada asas, kita dah ada basic belajar bahasa Arab. Jadi saya rasa begitulah, boleh baca. Benda mudah je. Budak darjah 1 pun boleh baca. Okey, taib. Rakam wahid. Sanaqra sawiyan. Kita akan baca sama-sama. Tuan-tuan baca di rumah, saya baca dekat live ini. Rakam wahid. An-najmu ba'idun. Rakam ithnani. Ar-rajulu wakifun. Rakam salasah. As-sukkaru hulwun. Rakam arba'ah. At-talibu maridun. Rakam khamsah. Ad-diku jamilun. Rakam sittah. Ad-daftaru jadidun. Rakam sab'ah. At-tajiru ghaniyun. Rakam thamaniyah. Ad-dukkanu maftuhun. Rakam tis'ah. Al-waladu faqirun. Rakam 10. At-tuffahu ladhidun. Rakam 11. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. Okey, baik. Ma makna hadhihi al-kalimat kullaha ya tura? Apa maksud ayat-ayat ni? Jadi saya perlu terangkan kepada anda semua yang menonton video ini supaya tahu makna yang terpapar di hadapan ni. Jadi kalau kita baca saja pun tak tahu makna, tak sedap juga. Jadi saya rasa saya perlu perlu terjemahkan sedikit kalimah-kalimah yang ada di hadapan kita ni. Okey, rakam wahid. An-najmu ba'idun. Tadi dah ada dah. An-najmu, kalau kalimah tu kita dah sentuh, saya tak akan tulis. Boleh rujuk yang minit-minit yang sebelum ini. An-najmu ba'idun. Baik. Rakam ithnani. Ar-rajulu wakifun. Ar-rajulu wakifun. Lelaki itu. Ar-rajulu lelaki itu. Wakifun
berdiri. Berdiri. Ar-rajulu wakifun. Rakam salasa, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru gula. Gula itu. Gula. As-sukkar gula. As-sukkaru ni gula. Gula. Hulwun. Hulwun. Manis. Rakam arba'ah. At-talibu. Pelajar itu. Pelajar itu maridun, sakit. Pelajar itu sakit. Maknanya pelajar itu. Kalau pelajar itu duduk di hadapan kita, kita nak buat ayat. Macam mana? Kita gunakan kalimah ini. At-talibu maridun. Baik. Rakam khamsah. Ad-diku, ayam jantan. Ad-diku, ayam jantan. Jamilun, cantik. Rakam sittah. Ad-daftaru jadid. Jadidun. Ad-daftaru buku latihan. Ad-daftar buku latihan. Jadid baharu. Okey, tayyib. Rakam sab'ah. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru pedagang ataupun ahli perniagaan. Boleh juga. Kita letak sini pedagang. Pedagang. Orang yang berdagang. Ghaniyun. Ghaniyun kaya. Kaya. Bukan kaya makan roti tu. Ghaniyun ni kaya harta, kaya wang duit dan sebagainya lah. Okey. Rakam samaniyah ad-dukkanu. Ad-dukkanu kedai. Kedai. Kedai itu maftuh. Terbuka. Kedai itu terbuka. Okey. Rakam samaniyah, rakam tis'ah. Al-waladu faqir. Al-waladu faqir. Budak itu. Budak itu fakir. Fakir. Fakir lah. Fakir miskin. Fakir ni, kalimah fakir bahasa Arab. Kita pun guna perkataan fakir. Dalam bahasa Melayu, fakir, kita pun guna perkataan ini. Fakirun, fakir lah. Fakir miskin. Okey, tayyib. Rakam 10. At-tuffahu ladhiz. At-tuffah. At-tuffah buah apple. Apple. Apple itu ladhiz. Ladhiz. Kalimah ladhiz. Apa makna ladhiz? Ladhiz ni hampir dengan perkataan yang kita sebut. Ladhiz. Okey, ladhiz maknanya sedap. Apple itu sedap. Okey, kita baca komen sikit. Nampak ramai ni orang yang hantar komen ni. Baik. Okey, Rozalina Ghazali. Apple itu enak. Okey, ladhiz, sedap, enak pun boleh juga. Terbaik, Ustazah Rozalina. Natika Nabag. Natika Nabag. Hadir juga ni. Okey, thank you Tika. Bersama dengan saya pada malam ini. Kita berlive, kita bersiaran langsung pada malam ini. Okey, cikgu tadi cikgu Natika, sekarang ni cikgu Rozila, Kak Ji. Terbaik sama Ustaz. Thank you Kak Ji. Terbaik. Okey, syukran ala ta'liq. Baik, rakam 11, nombor 11. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Okey. At-tabib, at-tabib, doktor itu, doktor itu. Doktor itu tawil, tinggi. Tinggi, tawil tinggi. Wal marid, dan pesakit itu. Pesakit, al-marid, pesakit. Pesakit itu qasir. Lawan bagi tawil, qasir. Tinggi lawan pendek. Qasir pendek. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Tawilun dia boleh makna tinggi, dan satu lagi dia boleh makna panjang. Takkanlah kita nak kata doktor tu panjang. Mestilah doktor itu
tinggi. Kalau kita nisbahkan orang tu kepada panjang, masalah lah. Kita kalau orang tu kita kena sebut, kita kena nisbahkan orang itu kepada tinggi dan juga pendek. Okey, taib tamarin. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Okey, taib. Iqra, baca, waktub dan tulis ma'a dhabti awakhiril kalimat, dengan meletakkan baris akhir perkataan-perkataan ini yang ada di bawah ni. Dia bagi kalimah-kalimah ini tak ada baris. Hanya baris ini saja. Dia letak saja ni. Ada dua ya. Ada beberapa kalimah yang diletak baris. Kalimah-kalimah yang lain tidak ada baris. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang nampak di belakang saya tu boleh baca. Kalau bacaan betul, kita bagi tepukan. Okey. Kalau bacaan tuan-tuan di rumah tu betul sama dengan apa yang saya baca selepas ini, jadi alhamdulillah pembelajaran kita pada malam ini berjaya. Okey, taib. Okey, kita bagi masa 10 saat sahaja. Sambil itu saya nak tengok komen. Saya nak tengok komen tuan-tuan yang hantar kepada saya pada malam ini. Kalau komen Ustazah Haryati Hayat, dia tanya ma makna halwa hayat. Halwa hayat. Halwa hayat. Halwa ni manis, Ustazah. Halwa. Halwa manis. Kalau yang kita belajar tadi hulwun tu manis juga. Halwa ni biasanya nama orang lah. Halwa ni manis. Baik. Baik. Kita baca kalimah-kalimah ini. Kalau bacaan saya serupa dengan bacaan tuan-tuan di rumah, maknanya betul lah. Jadi berjaya pengajaran saya pada malam ini. Jadi kita baca al-babu. Al-babu. At-tajiru. An-najmu. Al-qamaru. Ad-diku. Al-ma'u. As-sariru. Al-baitu. Al-masjidu. Ar-rajulu. Ju ni dah ada baris, dia letak sini. Jadi kalimah ini as-sukkaru. Ada dua baris sabdu, atau huruf sin dan juga huruf kaf. Jadi as-sukkaru. Kalimah al-akhirah al-waraku. Al-waraku. Itu. Kalau betul bacaannya sama yang saya tulis dan saya sebut tadi, jadi kita bagi tepukan sekali lagi lah untuk menceriakan pada malam yang penuh syahdu ini. Terimalah tepukan daripada saya. Baik, rakam isnani nantaqil ila at-tamrin at-thani. Imla al-faragha fima yali biwad'in kalimatin munasibatin. Penuhkan tempat kosong yang berikut dengan meletakkan kalimah yang sesuai. Kalimah ni perkataan lah. Baik, rakam wahid. Ghaniyun. Ma hiya al-kalimah al-munasibah huna? Ya tura. Siapa boleh jawab? Boleh tulis komen di bawah. Boleh tulis komen. Boleh tulis komen sekarang. Taib. Aghani, ghaniyun. Ghaniyun kaya. Jadi kalimah yang sesuai dekat situ apa? Jadi kita kalimah yang sesuainya ialah at-tajiru. At-tajiru. Alif, lam, ta, alif, jim, ra. At-tajiru. Okay, saya minta maaf lah sebab tulisan tak berapa elok. Guna
komputer dan juga guna pen ni tak berapa elok tulisannya. Jadi begitulah. Minta lah tuan-tuan faham apa yang saya tulis dan apa yang saya sebut. Okey, baik. Rakam isnani dot hulwun. Hulwun. Hulwun ni manis. Okey, manis. Apa makna manis? Manis. Di mana manis? Okey, kenapa ni? Hulwun manis. Okey, kalimah yang sesuai dekat situ apa? Okey, as-sukkaru. As-sukkaru. Alif lam sin. Alif lam sin. Kafra. As-sukkaru. As-sukkaru. Tayyib. Rakam salasah. Maridun. Maridun. Kita nak letak kalimah apa? Dekat sini. Maridun. Maridun ni sakit. Pesakit. Ataupun sakit. Boleh juga. Sakit. Jadi kalimah yang sesuai dekat sini kita nak letaknya. Siapa? Ar-rajulu. Kita letak kalimah ar-rajulu. Lelaki itu sakit. Ar-rajulu marid. Lelaki itu sakit. Rakam arba'ah. Ladhizun. Ladhiz. Okay. Kalimah yang sesuai dekat sini. Iaitu at-tufah. Okey, at-tufah. Saya letak kalimah nombor 4 ni. At-tufah. Apple itu sedap. Tufah. Apple. Itu ladhizun. Sedap, enak dan sebagainya. Baik, tawilun. Tawilun ni tinggi. Kalimah yang sesuai dekat dia. Kita belajar tadi dalam slide yang tadi. Jadi tawilun ni tinggi. Jadi kita baca tadi at-tabibu. At-tabibu. At-tabib. At-tabibu doktor. At-tabibu doktor. Tawilun tinggi. Qasir. 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 Kita letak di sini al-waladu contoh. Sekarang ni kita belajar alif lam syamsiah. Jadi kita letak di sini bolehlah kita letak al-waladu lah. Al-waladu. Al-waladu. Budak itu pendek. Ataupun kita tak saya letak al-waladu, kita letak al-maridu boleh. Macam yang kita belajar tadi. Jadi kita letak di sini al-maridu. Al-maridu. Alif lam mim ra ya dad. Al-maridu. Al-maridu ni pesakit itu pendek. Okey, baik. Yang seterusnya. Kita ada masa lagi 8 minit. Kita nak baca. Okey, kita baca komen. Nuraini jawab al-marid. Mumtazah ya Nuraini. At-tabib. Kadzalik ahsanti. At-tufah. Mumtazah. Okey. Dia baca sekerak saja tu. Tayyib. Siapa lagi dah? Kita tengok. Rozalina Ghazali jawab peniaga itu kaya. Ya betul. Okey, Rozalina Ghazali bulan. Haryati hayat laza. Okey, semua betul berlaku. Hebatlah. Syukran lakum ala ta'liq al-qayyim. Terima kasih semua atas komen-komen yang yang memberikan semangat kepada saya untuk meneruskan pembelajaran kita belajar bahasa Arab. Ingat ya, sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, belajar bahasa Arab ni dia tak payah sebenarnya. Dia tak susah, tetapi dia perlu kepada kesungguhan, perlu kepada kerajinan. Semua benda perlu kepada rajin. Semua benda perlu kepada kesungguhan. Kalau kita tidak ada kesungguhan, kerajinan, maka sesuatu perkara yang kita lakukan itu tidak akan berjaya. Okey? Sebagaimana yang saya sebutkan kata-kata hikmah yang sebelum ini dalam video-video yang terdahulu pun ada saya sebut.
Man jadda wajada. Sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Ini kata-kata hikmah daripada hukama Arab. Dan begitu juga ada satu lagi kata-kata hikmah, man zara'a hasada. Siapa yang menanam tanaman, dia akan dapat hasil tuaiannya. Okay, begitulah. Okey, baik. Rakam salasah, ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasib al-kalimah allati fil qa'imati alif. Okey, pilih kalimah daripada kolom ba yang bersesuaian dengan kalimah yang berada di kolom alif. Okey, kita nak sesuai. Pilih saja. Pilih kalimah yang sesuai. Jadi kalimah kita kena baca dahulu. Sebelum kita nak jawab ni, kita kena baca dulu. At-talibu lazidun, ad-dukkanu maksurun, at-tufah sakil, al-ma maftuh, al-hajar marid, al-qalam har. Yang sesuai dengannya. Yang sesuai. Jadi saya akan bagi masa kepada tuan-tuan dan tuan-puan untuk jawab soalan yang diberikan ini. Kalau betul, kita bagi tepukan yang gemuruh untuk anda semua. Okey, taib. Yang sesuai, perkataan yang sesuai. Apa? At-talib laziz. Betul tak kalau kita jawab at-talibu lazizun? Pelajar itu sedap. Hai, salah. Khata. At-talibu, kita kena cari jawapan yang betul. At-talib laziz ke? Maksur ke? Sakil ke? Maftuh ke? Marid ke? Harun. Jadi kalimah yang sesuai dengan at-talibu huna, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Baik. Ad-dukkanu. Yang mana? Ad-dukkanu kita dah belajar tadi, dah sebut dah makna dia. Ad-dukkanu maftuh. Ad-dukkanu maftuh. Kedai itu terbuka. Ada orang jawab ni. Siapa ni? Mana? Ada orang jawab. Nuraini jawab. Ad-dukkanu maftuh mumtazah. Ya Nuraini. Okey, at-tufah. Ma hiya al-ijabah sahihah? Al-kalimah al-munasibah li kalimah at-tufah. At-tufah ladhid. At-tufah ladhid. Apa ni? Apple itu enak. Okey, baik. Al-ma'u. Okey, al-ma'u ni air. Air itu yang mana jawapan dia? Maksurun kah? Sakilun kah? Harun kah? Al-ma'u harun. Air itu panas. The water is hot. Air itu panas. Al-hajaru. Al-hajaru madha? Al-ijabah, al-kalimah al-munasibah huna. Al-hajaru. Batu itu berat. Sakilun. Okey. Al-hajaru sakilun. Okey. Taib. Al-qalam. Kalimah yang akhir sekali. Al-qalamu. Pen itu. Kalimah al-munasibah huna. Maksurun. Kalimah al-munasibah lil-qalam. Maksurun. Al-qalamu maksurun. Pen itu patah. Okey. Al-ma'u harun. Nuraini jawab. Radhalina pun sama juga. Thank you. Syukran lak. Ala husni ta'liq. Baik. Al-kalimah al-jadidah huna. Perkataan yang baru. Hulwun. Hulwun tadi manis. Maridun. Maridun. Sakit. Ad-dukkanu kedai. Ghaniyun kaya. Tawilun tinggi ataupun panjang. Fakirun fakir. Qasir pendek. At-tufah apple. Hakadha. Baik,
لقد انتهينا في الصفحة لقد انتهينا من النقاش في الصفحة الثامنة عشر. Kita telah bincang muka surat 18 dan kita akan sentuh sedikit sebelum kita berakhir live ini pada malam ini. Kita sentuh sedikit muka surat berapa ni? Muka surat 19. Kita sentuh sedikit. Ni kita nak sebut al-huruf al-qamariyah wal-hurufu al-syamsiyah. Huruf-huruf alif lam al-qamariyah dan huruf-huruf al-syamsiyah ataupun huruf-huruf alif lam al-syamsiyah. Rupa-rupanya alif lam al-qamariyah ni dia ada huruf dia. Dan juga huruf alif lam al-syamsiyah dia ada huruf yang sama juga. Bukan yang sama, dia ada huruf yang tersendiri. Okey, baik. Kita tengok al-huruf al-qamariyah. Ada berapa huruf al-qamariyah? Baik, kita tengok dia ada berapa. Okey, yang pertamanya huruf alif. Huruf hamzah. Okey, huruf hamzah. Hamzah di atasnya, di bawahnya ada huruf alif. Okey. Jadi perkataan yang perlu ataupun yang kita kena sedar ialah al-abu. Al-abu. Huruf alif. Hamzah ni. Ba. Al-bab. Al-babu. Huruf ba. Okey, ba. Jim. Al-jannah. Ha. Al-himaru. Kha al-khubzu, ain al-ainu, ghain al-ghada'u, fa al-famu, qaf al-qamaru, kaf al-kalbu, mim al-ma'u, waw al-waladu, ha al-hawa'u, ya al-yadu. Jadi huruf alif lam al-qamariyah dia ada 14. Okey, dia ada 14 huruf alif lam al-qamariyah. Kena ingatlah. Kalau tak ingat pun tak ada masalah kalau kita dah mahir. Apabila kita bertemu dengan sesuatu perkataan itu yang mana perkataan itu dimasuki oleh huruf alif lam dan selepasnya tu ada huruf-huruf yang tertentu seperti huruf ha contohnya. Walaupun kita bertemu dengan kalimah itu tidak ada baris, maka kita dah boleh baca dah kalimah tersebut. Itu senang saja. Alif lam al-qamariyah. Baik. Yang seterusnya. Huruf al-hurufu al-syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah. Ataupun kita dalam bahasa kita sebut huruf alif lam al-syamsiyah. Dia ada huruf dia yang tersendiri. Okey. Nombor satu dia huruf ta. Huruf ta. Contoh. At-tajiru. Perlu diingatkan masa kita baca kalimah yang dimasuki huruf alif lam pada kalimah tertentu seperti at-tajiru, kita tak boleh baca macam saya sebut tadi di awal tadi, tak boleh baca secara nyata huruf alif lam tersebut. Contohnya kita nak baca al-tajiru, betul ke salah? Salah. Salah. Yang betulnya at-tajiru. Kena tebalkan huruf yang ketiga. Kalau at-tajiru ni huruf yang ketiga ialah huruf ta. Alif, lam, ta. Jadi huruf ta yang ketiga, jadi bacaannya kena tebalkan huruf ta tersebut. Huruf yang kedua, huruf ta. Ta. Al-thawbu. Al-thawbu. Dal. Ad-diku. Ad-diku. Zal. Al-zahabu. Al-zahabu. Ra. Ar-rajulu. Zai az-zahratu, sin as-samaku, shin as-syamsu, sad as-sadru, dad ad-daifu, ta at-talibu, dha al-dhahru, lam al-lahmu, nun an-najmu. Hakadha. Senang saja huruf alif lam al-qamariyah dan juga huruf alif lam syamsiyah. Kadang-kadang kita rasa bertukar juga bila kita nak baca ni. Bila kita baca Al-Quran, contohnya kalau kita jumpa perkataan-perkataan yang macam ini, huruf ketiga selepas huruf alif lam, dia ada jangan kita bertukarlah jangan kita tertukar dengan huruf alif lam al-qamariyah. Jadi saya rasa saya perlu berhenti untuk setakat ini saja. Kena lagi. Kalau nak lagi kita boleh sambung. Kita tengok sedikit tamrin yang seterusnya ini.
sebelum kita masuk. Okey, kita sentuh sedikit. Sebelum kita berhenti untuk sesi yang ketiga ini, kita sentuh tamrin. Tamrin ni latihan ya. Iqra al-kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawa'id nutqil hurufi al-qamariyah wasyamsiyah. Baca kalimah-kalimah berikut dan tuliskannya dengan menjaga mura'iyan, dengan menjaga qawaid, kaedah-kaedah nutqil huruf al-qamariyah wasyamsiyah, kaedah-kaedah menyebut huruf-huruf al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Kena ikut kaedah yang telah kita belajar di awal tadi. Contohnya kalimah dia bagi di sini. Jadi kita nak baca macam mana kalimah ni? Kalimah ni kita nak baca mana? Kita nak baca macam mana? Alif, lam, ba, ya, ta. Macam mana kita nak baca? Al-baitu. Okey, kita kena baca al-baitu. Alif, lam. Alif, lam apa ni? Alif, lam, al-qamariyah. Yang seterusnya, ad-diku. Ni alif, lam apa ni? Alif, lam, asy-syamsiyah. Baca dengan betul lah, ikut kaedah yang telah kita pelajari. Ad-diku. Ad-diku. Jangan kita baca al-diku. Bila kita baca al-diku, khata'. Khata'an wadih. طيب المدرس ألف لام القمرية. المدرس الباب الطالب السكر الدفتر الأخ الرسول الوجه الصديق القرآن الصلاة الكعبة الرأس الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. Itu cara nak baca kalimah-kalimah yang dimasuki oleh alif lam. Jadi kita kena perhati molek. Kena perhati biar detail apakah bacaannya itu alif lam al-qamariyah ataupun alif lam asy-syamsiyah. Jadi itu saja perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita telah pun berakhir bagi pelajaran yang ketiga, dan insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita di muka surat 21 di pelajaran yang keempat, ad-darsu ar-rabi'. Ad-darsu ar-rabi' ni lagi menarik, lagi menarik apabila kita belajar di pelajaran yang keempat ni. Kerana apa? Kerana kita akan sentuh huruf jar. Apakah maksud huruf jar? Kita akan bertemu di sesi yang akan datang, sesi yang keempat insya-Allah, dan kita akan belajar apakah itu huruf jar. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ini. Mudah-mudahan anda semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkati kehidupan seharian. Jadi kita akan bertemu insya-Allah pada minggu hadapan, pada waktu yang sama, pada hari yang sama insya-Allah. Dan sebelum itu jangan lupa untuk komen dan juga like pada Facebook page saya Bahasa Arab untuk Pemula. Pelik sikit bunyi Bahasa Arab untuk Pemula. Bahasa Arab untuk Pemula. Pemula tu jarang bahasa Melayu kita guna. Pemula tu orang Indonesia biasanya guna. Jadi pemula ni macam asas lah. Sebab itulah kalau kita terjemahkan bahasa Arab untuk pemula ke dalam bahasa Arab, ia akan berbunyi al-lughatu al-arabiyyatu lil mubtadi'in. Okey, bahasa Arab asas untuk orang yang baru nak mula belajar bahasa Arab. Dia boleh ikuti pembelajaran bersama dengan saya secara live dari percuma secara satu hala ini. InsyaAllah kita
Kita akan bertemu di waktu yang sama, hari yang sama insyaAllah. Uh, أخيرا أختتم كلامي بلفظ الطيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في المرة القادمة وفي الحلقة الجديدة، ونراكم ونترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.